أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertamanya kita seperti biasa kita akan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang juga hari ini mengaturkan dan mengizinkan kita untuk bersama di pagi ini. Ada di antara kita kemungkinan yang tidak berapa sihat, tapi insyaAllah kita boleh meneruskan ya perkongsian pembelajaran kita daripada satu masa ke satu masa kita menambahkan ilmu kalamullah ni agar satu hari nanti kita akan mahir dan mengenal dengan baik ya ilmu-ilmu ayat Al-Quran. Yang pertamanya untuk penggunaan kita sendiri sebagai petunjuk, iaitu kita Al-Quran menyebutnya sebagai huda ya, itu petunjuk dan peraturan yang menentukan cara-cara kita menguruskan kehidupan kita. Dan yang keduanya untuk kita kemudian hari nanti kita kongsikan ya kepada rakan-rakan kita yang ramai di sana memerlukan bantuan kita ya. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni. Bahkan kita lihat kadang-kadang jarang sekali di luar sana terdapat kelas-kelas yang mengajar cara-cara mengenal kalimah Al-Quran itu secara terperinci dan secara praktikal. Jadi kita minta Allah membantu kita untuk kita terus istiqamah ya dalam usaha kita ini agar kita dapat membantu masyarakat kita ya, membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita, dan bukan saja membudayakan Al-Quran tetapi meletakkan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai satu prioriti ya dalam kehidupan kita. Prioriti bermakna kita akan dapati masyarakat kita nanti akan sentiasa berkongsi dan berbincang ya mengenai ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan mereka ya, yang mana sekarang ni kita dapati jarang-jarang berlaku lah ya, kalau kita jumpa kawan kita ataupun kawan kita jumpa kita ya, ataupun kawan pun kita jarang kita dapati perbualan mengenai Al-Quran. Kita lalu kita berbincang tentang perkara yang lain ya daripada Al-Quran, yang berbeza dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dulu ya, dengan sahabat-sahabatnya. Kalau mereka berjumpa berbincang tentang Al-Quran ya, dan mereka membincangkan macam manakah ilmu-ilmu Al-Quran tu perlu diguna pakaikan untuk membangunkan masyarakat ya, mengaturkan peraturan pentadbiran masyarakat, pentadbiran negara dan sebagainya. Semuanya dibincangkan melalui ayat-ayat Al-Quran ya. Itulah yang kita impikan satu hari nanti, dan kita pun tidak mengetahui bila akan berlaku, tapi tugas kita ialah untuk mengusahakannya ataupun menyampaikannya. InsyaAllah Allah akan aturkan ya. Semua itu semua dalam kekuasaan Allah. Allah akan mengaturkan. Tugas kita hanya menyampaikan dan berusaha ya, insyaAllah. Okey, saya terus kongsikan
skrin seperti biasa sebab pembelajaran ni kita lakukan secara digital ya. Jadi kita banyak menggunakan peralatan digital. Kalau tuan-tuan lihat di skrin pun, kalau saya buka di atas sana ya, kalau tuan-tuan boleh lihat tu, pertama sekali sebelah kiri sekali tu di atas tu ya, ini adalah Chrome ya, Google Chrome lah. Paparan Google Chrome tu. Yang pertamanya saya belah kiri sekali tu WhatsApp lah ya. Tab yang kiri sekali tu WhatsApp. In case kalau kita nak check kawan-kawan kita ada masukkan mesej melalui WhatsApp tu, kita akan bukakan WhatsApp tu. Yang kedua, tab yang kedua tu saya bukakan Digital Al-Quran, iaitu Quran Arabic Corpus ni, yang tuan-tuan lihat kalau kita nak menggunakan rujukan kepada Quran Corpus, kita akan sudah sediakan ya. Kita pergi ke tab tu, kita akan masuk ke halaman Corpus Quranic Arabic Corpus ni. Kemudian tab yang ketiga tu biasanya saya dah standby Lexilogos Multilingual Keyboard Arabic ni ya. In case kalau kita nak menggunakannya, kita terus tekan tab di atas tu. So kita akan buat perbincangan di dalam Lexilogos ni. Dan pada masa yang sama, tab yang keempat ni saya bukakan Lexilogos juga, tapi dalam untuk tulisan Jawi Melayu ya, yang ada Jawi bawah tu. Maknanya saya dah standby dia ya. Jadi kalau kita nak menggunakannya, kita terus boleh gunakan di sini untuk menulis apa-apa penerangan dalam Jawi Melayu ya. Dan pada masa yang sama saya juga buka satu lagi Digital Al-Quran, iaitu Digital Al-Quran dipanggil Quran.com ya. Kalau Quran.com kita scroll sikit, tuan-tuan boleh nampak sinilah Quran.com. Quran.com ni boleh membantu kita dalam urusan perkongsian ilmu Al-Quran, sebab kita ayat-ayat tu kita boleh copy dia ya. Dia copy macam Quran tafsir dan perkata tu kita tak boleh copy ayat tu, tak boleh copy, dan kalimah kita tidak boleh copy. Jadi tadi bila saya nak buat salinan kepada Lexilogos ni, saya gunakan Quran.com ni ya, yang ni. Jadi tuan-tuan lihat di sini untuk ayat 17 ni saya tadi telah kopikan daripada 5 kalimah ni ya. Masaluhum kamasalil lazis tauqadarana. Tuan-tuan Quran.com tu tuan-tuan boleh kesa mouse lah. Mouse lah ya. Kesa mouse tu, tekan saja di sini sampai dia warna hijau tu. Ya, kalau warna hijau tu bermakna boleh copy lah tu. Ya, kalau nak copy ke daripada mula masaluhum, tekan 2 kali ke, ya, dia akan keluar warna hijau tu, dah boleh copy. Macam mana tuan-tuan nak copy? Right click mouse tu, ya, dia akan keluar ni, copy kat sini. Itu cara nak mengopi ataupun membuat salinan daripada kalimah di dalam Quran.com ni ya. Dan bagusnya Quran.com ni dia dituliskan mengikut penulisan Rasam Osmani ya. So, bagaimanakah kita nak buat salinan kepada hari ini saya nak memulakan perbincangan ke 5 kalimah sekali ya. Jadi saya nak copy 5 kalimah tu, tuan-tuan buat apa? Yang kedua ni kena tekan jugalah kamasali ni supaya dia warna hijau juga. Tetapi kalau untuk membuat salinan 5 sekali ataupun 2 sekali, yang maknanya lebih pada satu perkataan, tuan-tuan kena tekan dekat komputer tu, tekan butang shift ya. SHIFT. Ada bila tekan yang pertama, okey, lepas tu tuan tekan butang shift ya. SHIFT tu jangan lepaskan dia.
Lepas tu klik yang kedua ni, dia pun hijau juga. Lepas tu klikkan yang ketiga. Kalau tak tekan butang shift tu dia tak mau, ya, dia akan dia akan highlight yang ketiga, dan yang kedua satu ni dia akan hilang. Jadi tu kena tekan butang shift tu, lepas tu tekan yang keempat dan tekan yang kelima. Jadi sekarang ni saya ada 5 kalimah yang boleh disalin untuk dimasukkan ke Lexilogos. So bila 5 ni sudah keluar ataupun yang di highlight kan, saya buat right click saja, ya. Right click ni tekan butang kanan mouse tu, dan copy. Copy dia, lepas tu pergi ke Lexilogos tadi, dan copy dia kat sini, Ctrl V saja, ya. Kalau sendak saya tunjukkan sekali lagi ialah line kedua tu, tekan sekarang ni saya tekan Ctrl V, ya. Ctrl V, dia copy lah tu, dia buat salin. Salinan itulah caranya nak membuat salinan ayat-ayat daripada Quran.com tu kepada Lexilogos, ya. Kalau kita nak membuat perkongsian ilmu ayat-ayat Quran ni. Jadi Ctrl V tadi yang mana? Ingatkan ke bawah ni ada dia punya ni, ya, ni Ctrl V ni. Tekan butang Ctrl tu jangan lepaskan. Lepas tu tekan butang V kat komputer keyboard ni, ya. Itu untuk paste, untuk tampal. Kalau untuk salin, tekan Ctrl C. Ya, ini copy. Copy mana nak buat salinan. Tekan bukan kontrol tu, jangan lepas. Bila dia kata campur tu, maknanya tekan jangan lepas. Lepas tu tekan butang C untuk copy. Ya, bila nak paste, nak tampal, tekan kontrol, lepas tu tekan butang V. Ya. Kalau tuan-tuan biasa gunakan ni, lama-lama dia jadi biasa, ya. Bukannya suatu yang susah untuk kita gunakan, ya. Kalau kita mahir nanti, dia banyak membantu kita, ya. Jadi tadi saya tekan Ctrl V, dia apalah, ya, dia tampal lah yang tu tadi. Cuma apabila kita menampal buat salinan daripada Qurancorpo.com, tuan-tuan akan dapati ada beberapa tempat di mana dia ada meme kecil di bawah ni, ya. Kalau tuan-tuan lihat sini, meme kecil. Ya, itu mungkin feature dia lah, ya. Sebab dia menyalin daripada Quran.com yang web base tu kepada Lexilogos ni, aplikasi ni, yang tanwin. Biasanya yang bertanwin tu dia akan diikuti oleh huruf mim kecil, yang mana sebenarnya tidak ada, ya. Jadi tuan-tuan padamkan, ya, padamkan mim kecil tu. Macam mana nak padamkan? Letakkan cursor selepas baris tanwin tu, kemudian backspace. Yang buangkan mim sebab dia tak perlu pun, ya. Dia tak ada pun dalam penulisan dalam ayat Quran. So buangkan. Itu caranya. Kalau tuan-tuan bila buat salinan dia ada mim kecil tu, itu caranya. Cari baris tanwin. Biasanya dia bersambit dengan tanwin, ya, ataupun dia juga berlaku kalau hukum iqlab. Tapi kalau hukum iqlab, nun mati bertemu dengan ba, jangan buang, ya. Sebab itu memang mim kecil itu diperlukan. Tapi dalam konteks ini ialah tanwin. Tanwin ni bertemu dengan apa? Bertemu dengan fa. Lepas sebab kalimah ron tu falam, dia bukannya iqlab. Dia adalah hukum ikhfa. Hukum ikhfa tak perlu mim kecil. Cuba buangkan mim kecil tadi, ya. Kalau saya undur balik, ada mim kecil tu, ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu yang sebenarnya ialah selepas ron tu ialah fa. Jadi tanwin bertemu dengan fa, dia tidak memerlukan mim kecil. Dalam ni dia tidak ada, ya. Dalam ni tidak ada. Tetapi bila kita salinkan ke Lexilogos tu, dia keluar. Itu nak beritahulah kalau tuan buat latihan tu, ya. Buangkan mim kecil tu dengan menekan backspace. Okey. Okey, yang keduanya tuan-tuan perhatikan tanwin, ya. Tanwin di dalam Lexilogos ni dia ada limitation. Limitation dia apa? Dia tidak ada tanwin yang tidak selari.
So maknanya kalau tanwin yang selari di dalam Al-Quran, dia akan dalam leksi logah ni dia tetap ditunjukkan dengan tanwin yang selari. Itu tuan-tuan kena beri perhatian lah ya. Kita tahu contohnya naron ni, ini sebenarnya tanwin yang tidak selari ya. Cuba kita tengok ayat yang sebenarnya di sini ya. Naron ialah ra tu mengambil tanwin fathah yang tidak selari sebab dia membabitkan hukum ikhfa. Ya, dia menggunakan tanwin yang tidak selari. So Quran.com ni okey. Tetapi bila kita salin dan tampal dekat lesi logah, dia akan bertukar ya. Sebab lesi logah tak selari, dia tidak boleh menunjukkan yang tidak selari. Dia menunjukkan yang selari. Jadi tapi kita kena tahulah yang sebenar ni bukannya selari tetapi tidak selari ya. Nanti kalau kita ada masa waktu lain kita akan terangkan apakah penggunaan tanwin selari dengan tanwin yang tidak selari. Yang selari ini sepatutnya digunakan hanya kepada kes-kes hukum izhar saja. Nah, kalau hukum tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ataupun huruf-huruf idgham, dia akan menggunakan tanwin tidak selari. Itulah berbezanya selari dengan tidak selari ya. So ini kita sudah tampal, yang ni saya nak demo saja ya, yang saya tampal awal tadi. Jadi kita boleh padam yang ni ya. So sekarang ni saya buatkan penerangan dulu kenapa saya ambilkan keseluruhan 5 kalimah sekali, sebab 5 kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan dia sangat-sangat berkaitan di antara satu sama lain ya dalam pembinaan ayat itu. Yang pertamanya kita sudah belajar masaluhum ni adalah mubtada ya. Mubtada dan dia juga mengambil kaitan dan pertalian idhafah ya. So kalau kita nak recall, ingatkan semula ya. Jadi dia adalah mubtada, kita gunakan penulisan tag sini, iaitu kita gunakan rumi dulu ya. Dia adalah mubtada ya, mubtada dengan pertalian idhafah ya. Jadi maknanya satu kalimah masaluhum tu walaupun pada asalnya mubtada tu adalah masalu ya, tetapi sebab dia dah mengambil peranan sebagai mubtada tu, peranan sebagai mudhaf dan mudhafu ilai dalam perkaitan idhafah, kita tak boleh pisahkan dia ya. Jadi kita boleh terangkan yang kedua-dua kalimah masalu dengan hum tu, satu kalimah tu menjadi berperanan sebagai mubtada ya, mubtada dengan pertalian idhafah. Itu untuk kalimah yang pertama ya. So tuan-tuan dan puan, ayat yang bermula dengan mubtada ni kita panggilkan ayat apa? Ayat ismiyah ya. Mungkin saya akan buat satu lagi nota sebelah kiri untuk memberi penerangan sambil saya menceritakan sebelah sini. Saya letakkan satu nota belah kiri ini ya, supaya kita memahami konteks yang kita bincangkan ya. Nota tu kita juga letakkan kaedah. Yang ini penting untuk kita memahami keseluruhan ya ayat yang kita bincangkan ya. So notakan kaedah ni bermula kita buat ayat penerangan kepada keseluruhan ayat daripada masaluhum sampai nara tu. So ayat ni kita panggilkan ayat ini adalah ayat, dipanggil ayat ismiyah ya, ismiyah. Dalam Arab dia jumlah ismiyah, ayat
kata nama. Ya, ini adalah ayat ismiyah yang bermula dengan mubtada tadi. Sebab tu dia ada mubtada tu ya. Itu untuk ayat ismiyah dia ada mubtada, tapi mubtada sepatutnya ada khabar. Ya, so mubtada tu kalau tuan-tuan nak kemaskan lagi, mubtada tu mesti mengambil i'rab yang marfu'. So kita masukkan sekali yang marfu'. Dan di situ kita pun telah lihat mana dia mubtada dia, masalu, lam tu mengambil baris dhammah tu menunjukkan dia adalah apa? Adalah marfu'. Ya. So bermakna dia bermula dengan mubtada, dan biasanya ayat ismiyah yang bermula dengan mubtada dia mestilah ada khabar, ya, dan dia mesti ada khabar. Dan khabarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ismiyah khabarnya mesti marfu' juga. Jadi bila ada mubtada yang marfu', dia mesti ada khabar yang marfu'. Tetapi tuan-tuan tengok dia dalam mana, dia tidak ada khabar dia. Ya, khabar, apa maksudnya khabar yang marfu' ni? Khabar marfu' ni ialah satu perkataan bentuk kata nama lah. Ya, khabar ni kata nama yang marfu'. Tapi di sini tidak ada. Ya, sebab selepas masa luhum tu, apa yang ada sudah kamasali. Ya, kamasali ni bukannya khabar dia. Ya. So, bermakna di dalam konstruk ayat ni, pembangunan pembentukan ayat ni, tuan-tuan akan dapati khabar ni kita panggilnya di khabar, kita bracketkan dia yang digugurkan. Ya, dalam bahasa Arab bimahzuf, ya, dia digugurkan. Maknanya khabar dia tidak ada. Khabar dalam bentuk pakai satu perkataan yang marfu' tu tidak ada. Sepatutnya lepas masa luhum tu, kalau saya nak bantu tuan-tuan cara nak memahaminya ialah kita di sini sepatutnya ada khabar. Ya, ada sepatutnya, tapi di dalam ayat ni tidak ada. Dia khabar kita gunakan ni khabaro, khabar, kan? Khabar. Okey, so khabar tu tidak ada tu, kita panggil dia khabar bimahzuf, maknanya yang telah digugurkan. Mim kita kecilkan sikit. Ha, lepas tu zal, waw, fa, ya. Hazaf, yang dihazafkan, ataupun dalam Arab dipanggil bimahzuf, ya. Khabar tu dia tidak dinyatakan, itu dimasukkan, ya. So khabar yang tidak dinyatakan, ya. So itu yang saya buat nota sebelah kiri ni supaya tuan-tuan dapat melihat, ya, perbincangannya dengan lebih baik, ya, dan lebih terperinci. Dia ada khabar, ada mubtada, tapi khabarnya tidak dinyatakan, ya. So biasanya kalau khabar tu tidak dinyatakan, jadi ayat tu akan menggunakan uh, kalimah-kalimah yang berbentuk berkaitan, ya, nak menceritakan, nak menyempurnakan makna kepada mubtada tadi. Yang paling sempurna ialah kalau ada khabar lah, menceritakan tentang masa lalu tu, apakah khabar dia. Khabar tu maknanya apa? Sifat dia. Kalau bentuk kalimah, dia akan menjadi sifat kepada masa itu, apa cerita dia. Tetapi dia tidak dinyatakan dalam bentuk kalimah, dia akan mengambil bentuk dipanggilkan yang berkaitan,
yang berkaitan dalam bahasa Arab dipanggil muta'allaqun, ya, muta'allaqun. Muta'allaqun tu dia selalu mengambil bentuk yang ni, ya, jar wa majrur, kamasali itu. So kamasali itulah yang sekarang ni berperanan sebagai yang berkaitan dengan mubtada tadi, ya. Dalam Arab kadang-kadang dia menyebut yang berkaitan dengan khabar. Jadi ini nak menceritakan pembentukan kontrak dipanggil. Kontrak ni ialah susunan-susunan pembangunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita boleh sambungkan dia. Sini tadi khabarnya yang digugurkan tu, yang dipanggilkan khabar bimakhzuf tu. Kemudian kamasali itu kita boleh sambung sajalah, ya, dengan kita edit kat sini, kita sambung dengan kita gunakan short form saja, ya. DGN tu maknanya dengan. Lepas tu kamasali itu ialah kita panggilkan kaitan, ya, kaitan khabar tadi. Khabar yang tu yang digugurkan tu dia ada kaitan dia, ya. Kaitan khabar tadi dipanggilkan kamasali itu dalam bentuk jar wa majrur. Jar wa majrur, ya. Ini boleh panjangkan sikit untuk kalau nak memanjangkan nota dan kaedah tu, ya. So yang ni ka tu sebenarnya ialah harfun jar, masalina isim yang majrur. So kedua-dua ni dipanggilkan jar wa majrur. Ya, pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Tetapi fungsi dia apa? Dia adalah kaitan khabar. Iaitu muta'allaqun bi khabari. Ya, kalau Arab dia lah. Ya, dia dikaitkan dengan khabar yang tidak dinyatakan di dalam ayat itu. Ya. Kemudian tetapi kamasali ini, tuan-tuan tengok lam ni tidak ada tanwin, ya. Masali adalah isim dan dia tidak ada bertanwin tu mengapa? Bermakna masali ni sekarang ni berperanan sebagai mudhaf. Mudhaf kepada allazi. Jadi bermakna pertalian masali dengan allazi ini adalah ada satu pertalian lain iaitu idhafah. Jadi bermakna kamasali allazi ini pun dua kalimah yang kita tidak boleh pisahkan dia, ya. Maknanya dia terikat dengan dua pertalian. Pertama jar wa majrur tadi, kamasali, kemudian masalil lazi adalah idhafah. So kita masukkan sini serta idhafah. Ya. So bila idhafah, tuan-tuan patut mengenal sekarang masali adalah mudhaf, al-lazi ini ialah mudhafu ilaih. So bila kita menerangkan secara detail nanti kita akan tahu masali ini ialah mudhaf yang majrur, al-lazi ini ialah mudhafu ilaih yang juga majrur. Itulah, ya, sedikit cara kita nak mengenal, ya, pembinaan ayat di dalam ayat Al-Quran. Okey, kemudian istauqada pula, ya, istauqada. Istauqada ni tuan-tuan apa clue yang boleh kenal sini ialah dal ni baris atas, ya. Dal baris atas tu menunjukkan kalimah ni adalah kalimah fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Dan so persoalannya fi'il madhi wazan ke berapa? Wazan ke, ada sim dengan ta ni menunjukkan dia wazan yang ke-10. Jadi istauqada ni sebelum kita menerangkan secara detail, kita bagi secara imbasan dulu, ya. Ini cara imbasannya, iaitu dia adalah fi'il madhi dan kita sambung dia dengan fi'lun, ataupun kalau nak sebut fi'il pun boleh, fi'lun madhi wazan. Z tu tuan-tuan besarkan, ya, sebab
dalam jawi dia Z adalah Zai. Kalau Zai kita gunakan uh, Z yang besar. Kalau Zal macam mana sini tadi ada Zal tak? Macam Zal ni kita gunakan Z yang kecil. Itu membezakan Zal dengan Zai. Kalau ejaan wazan kita gunakan Zai. Ya? Zayun. So besarkan. Wazan 1. Sorry, wazan 10. Ya, wazan 10. Dengan adanya sim dengan ta, ya. Jadi istauqada. Dan akhir sekali naron tu apa dia? Dan kita letak dia dengan, sebab di dalam ayat kita letak dengan, kalau kita membuat komponen kita letakkan dan dengan naro tu ialah objek dia, ya, objek. Dalam ayat tu dia menjadi objek. Objek dalam bahasa Arab tu kita boleh tuliskan jawi dia. Rumi untuk jawinya maf'ulun bih. Belum kita menerangkannya secara lebih detail, ya. Kita buat satu imbasan. Kenapa kita ambil keseluruhan ni, ya, sampai naro tu. Maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih bila dia objek dia mesti mengambil i'rab yang mansub. In fact, itu pun kita sudah mengenal tanda mansub apa? Ra tu mengambil baris fathah. Itulah tanda dia objek yang mansub, ya. Okey. So sekarang ni kita terangkan kenapa kita mengambil sampai naro tu, kerana bila khabar tidak ada di situ, so khabarnya telah sekarang ni diterangkan dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk ayat. Jadi ayatnya mana? Bermula dengan kamasali ni sampai ke naro ni adalah khabar jumlah, ataupun dipanggilkan jumlah khabar. Sebab tu kita masukkan sekali dan kita terangkan dalam penerangan ni. Jadi kita buat ayat yang kedua. Jadi, ya, keseluruhan kalimah yang ni, ya, kamasali itu kita letakkan kamasali ni ni rumi dia, ya, yang terbaik kita tulis dalam jawi, ya. Kamasali hingga kalimah naro yang ujung ni, naro dia ada alif tu, kita letakkan a di ujung tu. Adalah kita panggilkan jumlah khabar. Apakah jumlah khabar tu? Ialah maknanya khabar dalam bentuk ayat. Kita panggilkan ayat khabar. Ya. So bermakna sekarang ni ayat khabar ni mengambil alih khabar yang tidak dinyatakan tu, dia mengambil alih sebab dalam bentuk ayat untuk menyempurnakan makna kepada cerita kepada mubtada masaluhum. Jadi inilah khabar dia kepada masaluhum dalam bentuk ayat, ya. Jadi khabar tu mengambil dalam bentuk ayat. So dalam bentuk ayat tu dia bermakna seolah-olah dia satu perkataan yang marfu'. Mana tadi kita kata khabar, kaitan khabar, ni khabar tu sepatutnya marfu', ya, tapi khabar tu tidak dinyatakan, ya. Saya tukar sikit, ya. Yang digugurkan ni saya lebih suka menggunakan yang tidak dinyatakan, ya, bukannya digugurkan. Digugurkan betul, tapi lebih tepatnya tidak dinyatakan dalam ayat tu. Maknanya bimahzuh ni dia boleh mengambil dua cara. Sama ada digugurkan ataupun tidak dinyatakan.
Lebih tepat dia tidak disebut. Itu maksud dia. Yang tidak dimasukkan dalam ayat tu dia tidak dinyatakan. Tapi khabar mestilah mengambil ciri yang marfu'. Jadi khabar sekarang ni diambil alih oleh satu bentuk ayat bermula dengan kamasali. Tadi kamasali lazis tahu qadana ra ni lah khabar kepada masaluhum. Jadi keseluruhan ni bentuk dia adalah mengambil status yang marfu'. Jadi kita masukkan dalam ni yang marfu'. Itulah apa ni untuk penerangan, kita buat penerangan keseluruhan kepada uh, rangkaian kalimah daripada masaluhum kepada naro, supaya kita boleh melihat ya susunan kalimah-kalimah tu apakah fungsi-fungsi dia ya uh, secara keseluruhan ya. Jadi konteks dia ialah dia sebab dia ayat ismiyah, dia ada khabar, dia ada mubtada yang marfu' dan juga khabar yang marfu' ya. Okey, kalau kita nak mubtada tu, kalau kita nak kemaskan lagi, kita boleh tambah apa tu di sini yang marfu' juga. Okey, khabar yang marfu' ya, pada masa sama dia juga berperanan sebagai idhofah ya. Dan bila ada mubtada mesti ada khabar, tapi khabarnya ada dua cara ya. Caranya ialah pertama meletakkan khabar selepas mubtada dalam bentuk kalimah, tapi dia tidak ada di sini, tidak dinyatakan. Jadi kalau tidak nyatakan, dia juga boleh digunakan dalam bentuk ayat untuk menyempurnakan cerita masaluhum tu. Jadi sekarang ni khabarnya mengambil dalam bentuk ayat. Ayat bahasa Arab dipanggilkan jumlah ya. So yang ni dipanggilkan jumlah khabar, iaitu ayat khabar yang marfu'. Itulah lebih kurang untuk ya perkongsian kita hari ini, sebelum kita menerangkan ya setiap kalimah tu secara terperinci ya. So sini juga berlaku perkaitan apa kamasali ini dengan lazi ini ialah idhofah ya. Kemudian nanti kita akan pecahkan lagi lah. Al-lazi ini mudhafu ilai, tetapi pada masa yang sama dia juga isim mausul. Ia isim mausul ya. So kalau di isim mausul bermakna ada juga isim mausul dia kena ada silah dia, hubung kait, cerita silah ni panggil cerita hubung kait dengan isim mausul tu, iaitu istauqadana ra. So maknanya dalam ayat khabar ni kita perlu menerangkan peranan setiap kalimah tu nanti ya. Itu kita akan buat selepas ni lah. So maknanya di dalam main construct dia panggil, ini dipanggil main construct tu, ada sub construct lagi ya, ada pecahan-pecahan dia yang kita boleh boleh belajar ya mengenainya pelan-pelan. Jadi al-lazi ni kita tahu isim mausul. Bila isim mausul istauqadana ra ni menjadi silah kepada mausul al-lazi ni, yang tu kita buat besok ya, insya-Allah. Okey, yang ni kita alihkan sikit supaya apa ni dia kedudukan dia tu terang sikit ya, sebab ada line sini ya. Semua tu kita boleh adjust. Lepas tu kita masa lalu kita letakkan arrow dia untuk sebelum kita simpan dia untuk menunjukkan mubtada tu adalah kepada kalimah masaluhum. Ambil warna hijau ya. So ini adalah penerangan untuk masaluhum ya. Dan yang ni nota kaedah, bila kita guna nota kaedah ni apa, untuk keseluruhan ya, keseluruhan ayat yang kita sedang bincangkan tu ya. So besok kita akan sambung menerangkan setiap kalimah-kalimah ni pula. Kamasali tu apa dia, al-lazi apa dia, istauqada tu apa dia, dan nara tu apa dia secara lebih terperinci ya, insya-Allah. Doktor nak tanya sekejap. Ya, Masalun tu dia isim dalam kategori mana ya? masalun ya, isim dalam kategori masdar. Oh, masdar.
daripada asal ni lah menyerupai menjadi yang serupa. Ya, yang serupa tu yang kita sebut beri terjemahan sebagai perumpamaan tu. Ya, yang serupa tu adalah masdar. Masdar dia tak ada apa? Dia tidak ada acuan, makna dia masdar wazan satu. Yang tidak ada acuan dia gunakan kaedah sama'i. Orang Arab sebut masalun. Jadi ijazah masalun lah sini dia gugur tanwin sebab apa? Dia berperanan sebagai idhofah tu lah. Dia ada home lepas dia tu kan. Dia ada home tu. Home tu mudhafun ilaih kan. Dia kena gugur lah. Dia tak boleh lah masalun home, tak boleh. Dia kenalah masaluhum. Bagi dari sini ini masali dengan ni sebenarnya samalah. Tetapi ini dia majrur disebab oleh huruf ka ni harfun jar. Kemudian dia tidak boleh bertanwin kerana allazi ini adalah mudhafun ilaih. Apa dia? Saya nak tanya tentang khabar bagi masaluhum tu adalah berbentuk jumlah kan Doktor? Kama salil lazis tau khadana ra ya? Ya, betul. Maknanya Jumlah ni boleh tak? Kita kata ada jumlah kama salil dia start dengan jawa majrur. Ataupun jumlah jawa majrur atau macam mana? Kita sebut jumlah saja ke? Ataupun jumlah ismiah ataupun jumlah apa? boleh. Sebab dia membentuk satu ayat lah ni. Ya. Seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Itu kira dah jumlah lah ayat lah tu. Ya, Dia sudah menjadi ayat. Tetapi kalau kamasali saja dia tak cukup menjadi ayat. Dipanggilkan menyerupai ayat, dalam Arab dipanggil syibhun jumlah. Itu syibhun jumlah, dia tak cukup nak membentuk ayat. Tapi yang ni kalau sampai sini dia sudah cukup untuk membentuk ayat. So kita boleh mana al-lazi tu isim mausul. Ya. Istakhadana ra tu silah mausul. Dia ada dua. So bermaknanya dalam kontrak ayat ni ada lagi pecahan-pecahan dia. Itu kita akan buat kemudian lah ya, kita pecahkan kemudian. So, kita melihat keseluruhan dulu ya sebab kenapa kita bila nak menerangkan tu kita tak cukup kita hanya menerangkan masaluhum dengan kamasali saja, tak cukup. Jadi kita kena masukkan semua sekali supaya kita nampak macam kenapa ayat tu dibentuk dalam bentuk-bentuk perenggan-perenggan ayat tu, kita kena lihat dia dengan baiklah. Ya. Masih tak? Okey, sama. Okey, so bila dah ini kita boleh simpan dia print screen. Kalau kita nak nak lihat lain kali, kita akan boleh tengok dalam screenshot tadilah ya. So yang ni kita boleh tutup dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung besok pagi. Kita akan lihatkan setiap kalimah tu apa sebenarnya kalimah-kalimah yang digunakan di dalam ayat tu dan apakah kaitannya di antara satu yang lain, dan bagaimana kaitan di antara kalimah-kalimah tu membentuk keseluruhan ayat itu ya, insya-Allah. Dan akhir sekali kita bantukan dengan pembentukan kalimah dan juga terjemahan, dan kita terjemahkan keseluruhan perenggan ayat tadi ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih Doktor.